Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana mengizinkan saya berdiri pada hari ini bagi membahaskan usul titah diraja sempena pembukaan sidang parlimen baru-baru ini. Saya ingin menjunjung kasih terhadap titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan parlimen baru-baru ini, serta menjunjung kasih terhadap keprihatinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam menyentuh isu ataupun sektor pendidikan, khususnya ketika Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titahnya. Tuan Yang Dipertua, kita tahu bahawa sistem pendidikan negara kita sudah lumpuh 100% akibat daripada ledakan pandemik COVID-19 serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada Mac tahun 2020. Disebabkan pelaksanaan ini, sistem pendidikan kita yang berlangsung secara bersemuka melibatkan aktiviti-aktiviti interaksi sosial di antara guru dan anak-anak murid, serta penyampaian isi pendidikan yang lebih bersifat konvensional ataupun versi lama. Tetapi disebabkan oleh ketidakupayaan kita sebagai manusia biasa untuk menghalang penularan virus COVID-19 ini melanda dan berlaku di negara kita, kita terpaksa berada di rumah masing-masing, sama ada dari pihak guru ataupun murid-murid, mendengar, memberi input, membuat latihan dalam pelajaran yang mereka pelajari ketika ini dalam ruang lingkup hanya di rumah masing-masing. Ini adalah satu perubahan yang sangat drastik dan tidak pernah berlaku sama sekali dalam sistem pendidikan negara kita sejak kita merdeka. Oleh itu, 1000 kemaafan boleh diterima jika pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan situasi pertama kali ini yang berlaku menyebabkan pihak KPM kaku dan baru mahu mencari apakah titik permulaannya untuk merevolusikan semula sistem pendidikan negara kita. Itu tahun 2020. Kita boleh terima. Tetapi Tuan Yang Dipertua, kini sudah masuk penghujung tahun 2021. Pandemik dan pendidikan sudah masuk tempoh yang tahun yang kedua. Maka sebab itu, ini bukan lagi kegagalan kita menilai apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memastikan sistem pendidikan kita sentiasa berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan pandemik. Tetapi ini adalah kegagalan pihak-pihak yang memerintah kerana tidak mahu mengolah keadaan semasa dengan sistem pendidikan negara kita versi lama dahulu. Tuan Yang Dipertua, akibat kegagalan pihak memerintah
menilai atau mencari solusi yang terbaik. Bagaimanakah sistem pendidikan itu perlu masuk kepada ruang lingkup pandemik COVID-19 ini. Bukan sahaja menyebabkan proses pendidikan itu gagal dilaksanakan, tetapi ia mampu merosakkan seluruh generasi kita pada 10 tahun yang akan datang. Buktinya, kegagalan kita menyampaikan sistem pendidikan ini dengan baik menyebabkan ramai murid yang tercicir, gagal menguasai 3M, gagal menguasai aspek-aspek rohaniah yang diajar di sekolah, putus asa terhadap sistem pendidikan yang ada sekarang ini akan melahirkan sebuah generasi yang hanya tidak ada tahap pendidikan yang paling minima, iaitu SPM. Mereka-mereka ini mengambil keputusan untuk menggagalkan diri mereka dalam sistem pendidikan dan menumpukan 100% perhatian mereka kepada pekerjaan dan kejayaan. Ini akibat kita tahu, kita sedar. Bila kita war-warkan masalah ini, ramai di kalangan pihak di luar sana menyatakan jika murid itu tak nak belajar, kita buat macam mana pun dia memang tak nak belajar. Jika murid itu memang dah malas, buatlah revolusi macam mana pun memang akan malas. Tapi sedarkah kita kenapa murid-murid ini berputus asa? Kenapa murid-murid ini malas? Kerana sistem pendidikan kita yang ada hari ini tidak secocok dengan elemen-elemen yang ada dalam diri mereka. Oleh itu, tindakan mereformasi, mengislah, memperbaharui, memperubahkan sistem pendidikan kita perlu dilaksanakan secepat mungkin, di mana pihak KPM perlu bersifat terbuka mendengar pandangan pakar-pakar yang bukan di bawah penjawat awam semata-mata, tapi di luar sana yang mampu memberikan buah fikir yang tidak terikat dengan mana-mana kepentingan. Termasuk juga pihak kerajaan, ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang mereka juga perlu berikan pandangan, kerana mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menyampaikan segala input mereka kepada pemerintah. Maka wajar sama sekali Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan itu ditubuhkan untuk merubah secara keseluruhannya